Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Kita bersama Cili Kasih Taruh Cili Kasih Taruh edisi tepi jalan. Edisi tepi jalan. Dekat kafe lah kita, kat kafe. Simpang jalan. Simpang jalan. Bukan simpang jalan. Kaki Ni, lima. Kaki lima, ya. Ya, kaki lima. Betul-betul kaki lima. Kita harap kita dapat berbahas dengan elok di kaki lima berbanding dengan dalam parlimen. Apa jadi hari ni di parlimen? 19 hari bulan 9 2023. Terdengar satu laungan di parlimen yang saya sangat suka ayat tu sebab benda tu, perkara tu benar. Tapi lawyer saya nasihatkan jangan cakap. Saya pun tak tahu kenapa you tak bagi cakap kan? Kita jangan cakap dulu, kita simpan rahsia dia nanti. Hari ni sebenarnya Salim, terima kasih Cili Kasih Taruh. Kita bersama lagi sekali. Kita dah buat keputusan Salim kan? Bahawa kita memang akan bercerita dan insya-Allah tidak akan berhenti bercerita dan insya-Allah akan terus menerus memberi maklumat yang kita rasakan rakyat perlu tahu tentang apa yang berlaku di sekitar anda. Dan hari ini kita memang pilih dan choose untuk berbincang tentang perbahasan yang hebat berlangsung di Dewan Rakyat 1999. Saya nak kata perbahasan pun pelik juga sebenarnya sebab banyak menjerit lah. Menjerit ni semua. From both sides. Tapi okay, what happened actually? Tell me. Dia sepatutnya pembentangan tu. Saya ni masih, sorry saya ni masih dalam rancangan Malaysia ke-12 kan? Kajian oleh Kementerian. Kementerian. So last one is pengulangan oleh, aku tak panggil dia Prime Minister lah sebab I don't think so is my Prime Minister. Itu pandangan aku lah. Okay, Anwar Ibrahim, pengulungan oleh Anwar Ibrahim. Tambun telah buat tu. Lepas tu last dia nak explain pasal DNAA lah. So macam biasa dia nak cerita benda ni je, tapi dia biar pusing main dia cerita. Lepas tu dia sudah tuduh Putrajaya pun tahu kes ni apa semua. Engkau Perdana Menteri, engkau tak boleh main serkap jarang macam tu tau. I sebagai rakyat Malaysia, saya bukan lawyer, dia lawyer, saya bukan saya sebagai rakyat Malaysia, saya boleh tengok apa PM buat macam ni. Ini kalau kerja level-level saya terus blogger Fahmi Fazil punya upahan ke tu tak apalah. Dia Perdana Menteri tau. Mana boleh kau buat macam tu, brother, kan? Kau main serkap jarang. Lepas tu jadi dia cakap Putrajaya pun tahu. Jadi dia seolah-olah tuduh Putrajaya dia terlibat. Jadi marahlah Putrajaya. Okey, kita backtrack sikit. So kita tahu hari ni 19 bulan 9 2023, memang semalam kita dah dimaklumkan Menteri Undang-Undang Puan Azal, Jabatan Perdana Menteri Cik Azal, Abang Azal, Azalina telah maklumkan hari ini jam 2.30 Perdana Menteri akan menggulung. Dan dia dah maklum awal dah semalam dah. Antara yang akan dibincangkan, dibahaskan oleh dan digulung oleh Tambun adalah sebenarnya berkenaan dengan DNAA berkenaan timbalan Perdana Menteri. Timbalan dia sendiri ni kan, timbalan dia sendiri. So tapi saya nak sentuh sikit pasal Zaid Hamidi, boleh tak? Cakaplah. Kau tak bagi sentuh pasal P tu. Sabar. Pasal P tu tak kita boleh. simpan. Tak boleh. Aku seorang dia tak bagi cakap aku seorang. Sebelum kita bercerita pasal DNAA Zaid Hamidi yang dibahaskan oleh Tambun ni, Zaid Hamidi pun boleh tahan juga. Dia kata kalau perlu peruntukan ke, kalau nak bina MRSM ke, kalau kita nak tambah peruntukan dan sebagainya, nak bina college ke dan sebagainya, sokonglah UMNO, datanglah balik ke sebelah sini. Saya heran lah, adakah hanya dengan menyokong kerajaan saja boleh dapat peruntukan? Isu peruntukan ni pun hebat. Syed Saddiq pun duk minta kan. Dia actually asalnya itulah ketereh tu. Aku tengok ketereh tu tak tahulah dia ni cerdik ke, dia ni terlampau kurang ke, aku tak tahulah. Tapi kesian juga tengoklah. Dia kata, dia cerita, dia explain, kata saya hanya minta peruntukan saja. Kawasan saya bagilah peruntukan. Anwar kata kalau kau nak, kau kena datang jumpa, kau kena kau kena cerita dengan kita tentang kau kena ikut negotiation apa benda bang? Apa nak negotiate lagi? Tak, aku tak faham tau. Masa zaman Mai Sabri tu dia buat negotiation sebab dia punya jurang tu tipis. The CSA agreement tu. Sekarang aku tahu dia he's going towards that. I think maybe see, I don't want to accuse, tapi the way he's pushing that something that dia nak something tu, buatkan pembangkang tak setuju. Pembangkang sikit je 74. You got 147 minus Saddiq lah. Kalau Saddiq tu 148. So you are 147. Apa pasal kau nak takut? Apa yang kau nak CSA? Apa benda kau nak buat di sebenarnya? Okey, kejap.
let me understand this first. So basically, Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi, Bagan Datuk dengan selamba je dalam parlimen menyatakan kalau nak bina college ke, MARA ke, yayasan ke, sokong kita lah. Kan basically jadilah masuklah balik UMNO. Yang ini yang saya nak buat pesan kepada semua ahli parlimen, mana-mana peruntukan tu hak rakyat sebenarnya. Dia kata tak dekat parlimen tadi. Anwar kata bukan hak siapa-siapa. Itu adalah hak saya sebagai Perdana Menteri. Korang dengar kan? Bukan aku cakap, dia kata itu hak peruntukan dia. Itu dia punya hak. Di situlah silap. Itulah dianya diktator sebenar. Reform. Tapi dia reformis. Diktator reformis. Maknanya dia suruh, dia diktat, reform ikut kepala otak aku. Begitu. Kita nak buat sedikit pembetulan lah kepada ahli parlimen yang masih berfikiran sebegitu, bahawa kalau sokong kerajaan saja boleh dapat peruntukan. Ini bukan mainan lah, mainan politik ke apa. Ini salah ni, cara itu tak betul. Sepatutnya adalah kalau ada mana-mana kawasan yang perlukan peruntukan, ini adalah taxpayers money. Bila taxpayers money, kena bagi menurut permintaan. Of course, saya tak masukkan semua minta dapat. Saya faham kerajaan pun kata dia pun masalah betul sekarang ni. But you must be fair. You tak boleh paksa dan you tak boleh kosong, bos. Macam Sadiq kata lah. Sadiq kata kosong. Maknanya sekarang ni kau bukan kau nak bayar gaji. Dia dah ada gaji dah. Tapi peruntukan yang dia nak bagi tu adalah dekat parlimen-parlimen mereka. Rakyat tau. Ini bukan duit nak kayakan dia kan. Bukan. Tapi duit ni nak bagi kat rakyat. Sekolah apa semua Sadiq dah bagi kita. Sekolah, nak bantu yang susah, nak beri perkara-perkara hospital, college, jalan raya dan sebagainya, macam-macam benda lah sebenarnya. Bukannya hanya kalau kawasan itu dimenangi oleh parti-parti dalam kerajaan, maka dapat peruntukan. Yang jadi pembangkang, tak dapat. That is very unfair. Tak, masalahnya Rafiq bayar. Dah lah kau panggil aku Halim minggu lepas kan. Hari ni aku panggil kau Salim. Okey, sekarang ni aku nak cakap. Ya, Salim. Masalah dia, kalau dia bukan jenis yang kata saya nak reform 25 tahun, saya ditindas, saya ditekan, saya ditelanjangkan, macam-macam lah dia cerita kan. Bila kau jadi PM, patutnya kau tunjuk satu contoh. Ini aku cuba nak fahamkan wahai rakyat Malaysia. Teladan. Kepimpinan melalui teladan, or leadership by example. You should show, no matter what people throw shit to you, you should throw back flowers to them. Ini namanya kasih sayang, mahabbah yang patut kau buat. Sebab kau Rahmah. Setakat sembang Rahmah, nama bini aku pun Rahmah lah. Benda kau cerita ni. Bukan macam tu. Kalau kau nak buat, kau kena tunjuk kau punya apa kata orang keinsan. Senang Salim, sorry Saya potong cakap aku. Senang Salim, sorry. Silakan. You must be above politics. Exactly. Itu yang aku nak. Tapi kau tak. Tapi jangan cerita lah. Dia dah 10 bulan, he's not above politics. Dia ni pendendam. Aku cakap, dia pendendam and he's very personal. Dia kalau tengok macam ni, kau ajar ni. Anwar, kita kenal kau. Aku berani cakap openly ni. Aku cakap, kau memang pendendam. Itu yang aku nampak. Sebab tu kau blok sana, kau blok sini. Line telefon aku, takkan Fahmi buat tak ada arahan daripada atas kot. How can you block my line? Lawyer, apa cerita line aku? Sabar, lepas ni kita bincang. So, dalam cili kasih taruh, kita memang akan kasih taruh lagi cili. Untuk first segment ni mudah aja. Salim mudah dia openly buat rasuah. Contoh saya nak cakap sikit lagi lah. Zahid buat rasuah openly babe. Dekat Terengganu dia buat, dekat apa tu yang baru ni Pulai pun dia buat. Dia openly dia cakap kalau nak ni peruntukan apa semua, sokong kita. Saya bagi. Parlimen dia buat. Dalam parlimen pun dia buat dengan dia buat selamba. Dia dah lah dituduh rasuah di NAA dia. Anwar datang backup dia. DAP, where's your dignity Aku nak tanya, where's your dignity? Kau memang tak ada maruah lah DAP. Dan kalau lu cerita pasal rasuah kalau I want to show you my middle finger only. That's it I can do. Dalam cili kasih taruh, peruntukan untuk semua rakyat mestilah adil, bagi kepada semua, bukan kepada UMNO saja. Kita jumpa lagi lepas ni. Kita kembali semula cili kasih taruh. Cili kasih taruh. Ini hari cili kasih taruh, kopi kasih taruh, semua kasih taruh. Okey, bos. Sudah tengok tadi punya perbahasan atau perzuan atau apa-apa saja nak dipanggil kan? Kekecohan lah. Kekecohan yang berlaku dalam Dewan Rakyat apabila Tambun PMX dalam sesi penggulungan
antara lainnya menyentuh mengenai isu DNAA ke atas Zaid Hamidi, Bagan Datuk, TPM, Presiden UMNO yang kita semua tahu dimohon oleh DPP pada 4 September 2023. Hari ni dah 19 hari bulan. Dah maknanya dah habis tempoh rayuan. Saya duk tanyalah, saya duk fikir, adakah pembelaan telah failkan apa-apa rayuan nak tukar DNAA tu kepada complete acquittal? Yalah, betul lah. Saya masih menunggu. Sebab kalau tak difailkan lagi, maknanya tempoh rayuan tu tamat. Jadi dia akan jadi? Dia akan confirm jadi DNAA saja. Tapi kita dah pun difahamkan, AG yang baru telah pun keluar pengesahan bahawa akan disiasat kes ini further. Kalau ada apa-apa perkembangan akan dimaklumkan, dan kalau perlu dituduh semula, kalau tidak dituduh lah. Sampai sekarang tidak ada apa-apa lagi yang kita Malaysia dengar. aku kelakarnya, Malaysia aku. Kita belum ada apa-apa lagi. Cuma hari ini di Parlimen, dan saya pun dah buat statement, saya kata cukuplah Tambun, cukup sekadar jadi PM. Ada buat statement tak tadi. perlu jadi AG. Ya, betul lah, saya pelik Kalau you tengok dekat dalam tu, dia macam dia dah jadi AG pula. Dia explain. Dia dah explain. Maka dia kata dia terpaksa explain sebab semalam pun Menteri Undang-Undang nak maklumkan dia akan datang, dia nak explain. Tapi explanation dia berlaku, benda yang sama dia ulang dekat Singapura. Nothing. Dia macam ni lah, Salim. Sebagai seorang Perdana Menteri yang menyatakan akan reform, good governance, exactly, pemisahan eksekutif, campur tangan dan sebagainya. Betul. Kalau dalam perlembagaan tu dah ada tugas seorang pegawai negara, biarlah pegawai negara jelaskan. Tak perlulah nak jelaskan bagi pihak pegawai negara. Aku tak faham. Dia Perdana Menteri, dia bukan jurucakap AG. I smell something. Tapi di dalam perbahasan tu, tiba-tiba dia naik shock, dia naik angin. Lepas tu dia kata Putrajaya. Dia tuduh Putrajaya. Benda tu pun berlaku masa you pun buat juga sama. Masa bertakbiran dulu. Masa tu meletup Dewan Rakyat. Apa yang berlaku? Saya tak pernah tengok Razi Jidin aka Putrajaya mengamuk macam tu tau. Dia ni dikenali sebagai seorang yang soft spoken. Apabila dia berbicara berfakta apa semua kan, dia tak akan cakap benda-benda yang mengarut apa semua, tidak. Tapi pertama kali saya terkejut tadi saya tengok, tarik balik. Dah ada satu perkataan yang dia sebut tu buatkan dia terus jadi viral saya hari ni. Hari ni saya isytiharkan di Kid Cili Kasih Taruk, Razi Jidin adalah viral yang terbaru saya selepas Sanusi, Syed Saddiq, dan yang terbaru adalah Razi Jidin. So Putrajaya pun jadi you punya. Putrajaya jadi viral aku. Mulai hari ni aku akan fokus dan aku akan support Putrajaya. Okey. Jadi apabila berlakunya pertikaman lidah ketika Putrajaya suruh tarik balik, kelihatan satu sosok tubuh daripada Sungai Petani. Sebelum Sungai Petani ada seorang lagi kan? Of course lah, biasalah. Yang tu nak sebut pun saya kena cuci gosok lidah saya, tak boleh, tak mau sebut, malas. Dia biasalah dekat mana pun dia ada kan. Memang nak sebut nama dia pun aku geli lah. Biarkan aku tak nak sebut nama dia. So selepas itu nampaklah datanglah hero jadian daripada Sungai Petani. Daddy's boy aku tak boleh tahan. Parlimen ni. Parlimen yang sangat kelakar. Kau nak tahu kenapa? Anak bercakap, bapak jadi ketua. Exactly. Lepas tu yang best dia, orang lain semua buka, semua mic dia tutup. Tapi mic anak dia je dia terbuka. At all time dia terbuka. Dia lah defender yang paling besar. Ini nepotisme yang tahap yang melebihi langit. Aku tak tahu nak cakap apa lah. Tuan Rafiq, saya tak nak komen lah sebab saya rasa pelik sebenarnya. Tapi satu lagi yang saya rasa pelik adalah semasa berlaku pertikaman lidah kan Putrajaya kata tarik balik 36-6 ni adalah peraturan mesyuarat Dewan Rakyat, di mana mana-mana ahli yang buat sangkaan buruk dan speaker boleh bagi arahan untuk explain yourself dan tarik balik sekiranya perlu, sebab sangkaan buruk tak boleh berlaku. Kan di dalam Dewan Rakyat ni dewan yang mulia. Betul. Parlimen tu maksudnya apa? Dewan untuk bercakap untuk dan ada record Hansard Bobeti boleh tulis dan sebagainya. So akan jadi rujukan untuk anak cucu kita nanti pada masa akan datang. Tapi ada beberapa kepelikan lah masa benda tu berlaku. Pertikaman lidah, jerit-menjerit dan sebagainya. Mic Sungai Petani tak di off, mic orang lain kena off. Yang lain nak cakap semua kena off. Saya tengok di belakang PM selalunya yang akan duduk, saya rasa satu atau dua baris belakang Azalina tu adalah Azalina, tak nampak.
Menteri Pelancongan pun tak ada. Lepas tu di sebelah kanan PM tu sepatutnya TPM. Tak ada. Orang bincangkan pasal dia pun tak ada. So itu kepelikan yang saya nampak. Kemudian saya masih tak faham kenapakah pengerusi dewan iaitu speaker tak benarkan okey satu persatu dulu. But today officially PMX koyak dia tak tenang langsung. Dia tak tenang langsung. Apabila dia dengar perkataan yang keluar daripada Razidin tu, dia memang habislah. Nak bawa macam mana? It's in the record, bos. Kau tak boleh buat apa, kau tak boleh padam pakai eraser. That's why kita cakap, kalau kau nak padam pakai eraser benda tu, maka kamu haruslah ambil tindakan terhadap semua yang terlibat dalam kes tersebut. Betul. Okey? Kau kena ambil, jangan biarkan, sebab ini maruah kau. Kalau tidak, setiap orang akan sebut. Macam Lokman Adam pun banyak kali sebut, ada banyak video collection dia, malah bukan sebut dia saja. Lokman Adam yang sokong dia sekarang? Yang sokong dia sekarang, dia ada video banyak yang mengatakan bahawa dengan izin, saya nak minta Lokman Adam cakap ini video boleh ulang. Kalau korang nak ni pun, Lokman Adam kata Anwar Ibrahim adalah peliwat. Dia akan pergi lawan dengan siapa, mana-mana lawyer pun katakan dia buktikan Anwar Ibrahim adalah peliwat. Itu Lokman Adam cakap, bukan saya cakap. Saya cuba mengulangi apa yang Lokman Adam cakap. Tapi Lokman Adam tak ada dalam parlimen. Ya, betul. Tapi parti Lokman Adam dalam parlimen. Parti Lokman Adam dalam parlimen, dan Lokman Adam adalah ketua penerangan untuk UMNO. Jadi dia mewakili PHBN. UMNO ke? Ya, PHBN. Dia adalah dia kepala Saitrop tu PH dengan BN ni. Jadi itulah yang menjadi. Tapi satu lagi tanda soal saya daripada tadi, saya duk memerhati gelagat lah yang berlaku dalam Dewan Rakyat. Saya tak nampak pun siapa-siapa daripada DAP yang bangun. Ada tak? Adalah, tak nampak. Saya tak perasan. Kalau saya tak perasan. Minta maaf lah DAP. Kalau you stood up, very good lah. If you stood up. I think if stood up also Amanah ada lah. Amanah ada kot. Amanah ada lah, of course, yang Hulu Langat tu. Cakap banyak tu kan. Aku tak ada sebut Hulu Langat tu. Aku tak boleh, aku allergic nak tengok dia. Pakatan Harapan? Sungai Petani. Sungai Petani. Kau jangan main. Sungai Petani, dia punya defender. Atas bapak duduk, bawah mic Sungai Petani semua on je. Sabah Sarawak aku tak nampak. Tapi mereka nak bersama. Sabah ada seorang. Sabah tu lah yang which is tapi dalam insiden ni dia tak masuk. That's why I said diorang nak bersama dengan kerajaan berpadu macam mana tu? Tapi kan bukan ke Abang Jo kata kami akan terus bersama Anwar Ibrahim hingga akhir nanti. Rakan-rakan, dalam Cili Kasih Taruk, saksikanlah sendiri gelagat yang berlaku di parlimen. Bagaimana seorang yang menjadikan katanya nak reform, nak buat pemisahan daripada eksekutif, tidak ada campur tangan. Begitu peliklah cara dia masih menjadi jurucakap kepada jangan lupa follow Cili Kasih Taruk punya berkenaan YouTube. Kes orang nombor 2 dia sendiri. Boleh gitu. Cili Kasih Taruk bersama anda lepas ini lagi. Kita kembali. Kita kembali semula dalam Cili Kasih Taruk. Alright. Okay, sekarang ni di kaki 5. Di kaki 5 yang begitu cantik, hujan hari ni, cuaca best. So kita rakam di kaki 5, cool. Sebab tu hari nampak kita rakam dekat depan Balai Polis Dan Wangi tu macam best. Agak cool lah. Cool lah. Minat Jinggo pun suka, dia pun letak. Saya nak cerita sikit lah pasal Dan Wangi tu. Saya you kembali ke Dan Wangi hari ni. Okey, betul lah. Tolong update sikit kenapa dia panggil. Ini kita cerita pasal Selamatkan Malaysia, Perhimpunan Aman tu hari. Ya, Himpunan Aman Selamatkan Malaysia, seperti mana kita tahu, berlangsung pada 16 bulan September 2023. Yang menurut mereka-mereka yang menyokong kerajaan Madani hari ini, betul hanya lebih kurang 55 orang yang hadir. Bukan 25 ke? Saya dengar 3 orang. 3 orang kot. Saya tak tahulah, mungkin daripada 3 hingga 55 orang yang hadir. Tak ramai. Tak ramai. Himpunan tersebut memang tak ramai orang, sehingga hari ini di dalam parlimen pun berbincang isu yang sama. Pasti tak ramai. Sebab tak ramai orang. Tak ramai. Jadi dia rasa macam apa tak ramai. Isu tak penting. Tak penting dia kata. Tak penting kan. Apa yang korang nak tu? Pasal isu itulah yang jadi kecoh dalam parlimen. Dia minta apa? Apa yang saya pun turun lah, saya peserta Ya. Tapi kalau polis nak panggil pun tak apa, saya peserta. Peserta tak salah. Saya peserta. So anda yang ke-56 lah. Ya, saya yang ke-56 lah. Okey. Jadi saya nampak kat situ kita semua minta satu je. Dakwa Zahid semula. Dakwa Zahid semula, betul, tuntutan pertama.
tuntutan kedua adalah untuk pisahkan AG dan juga SPRM dari badan eksekutif. Yes. Dan ketiga adalah untuk undang-undang itu harus adil untuk semua, bukan hanya memihak kepada yang berkuasa saja. Ini semuanya macam patutnya PH join kita lah. Patutnya lah. Kan? Exactly, di reform. And katakanlah sekarang PH pun bukan garanti akan jadi kerajaan selama-lamanya. Dia tak ada garanti dalam dunia sekarang ni. Semua akan tukar sekelip mata apa kita tahu. Jadi kalau sekiranya kerajaan lain take over, dia orang pun tak boleh suka-suka hati nak dakwa korang kalau tak ada bukti. Betul. Jadi it protects everybody. All the parliamentarian, all this Malaysia. Cuma perbezaan dia satu. Kalaulah saya percaya kerajaan bertukar dan PHBN ini menjadi pembangkang, saya rasa kalau dia orang buat himpunan aman, mungkin 30 juta orang akan turun. Mungkin. Saya rasa mungkin lebih dia akan ambil daripada Bangladesh. Ramai. Rohingya. Ramai. Dan kalau mereka-mereka yang tak menyokong PMX buat himpunan, mungkin 58 orang, 59 orang saja. Ya. Kan? Tapi aku rasa nak dapat macam dulu punya crowd dah tak ada lah, bos. Pertama sekali kau dah tak ada pas dengan kau. Yang kedua, orang dah nampak siapa engkau sebenarnya. Sorry lah. Orang semua dah nampak dah. Kamu rakyat Malaysia taklah bodoh. Janganlah anggap kita ni bodoh. Kan? Kita tak ada parti macam aku. Aku tak ada parti, bukan PN. I'm not even in NGO, so aku tak ada. Maybe I want to form some NGO later dengan you ke apa ke, maybe lah, tapi not now. NGO cili kasih taruh. Brother, why not? Terbaik Ya, kita pergi kacau semua orang kan. Betul. Kita check harga cili je. Harga cili, harga beras, harga telur, harga beras. Betul. Kita tak nak cerita pasal harga bawang, beras semua sebab memang confirm tak boleh dikontrol oleh kerajaan. Tak boleh dikontrol. Memang tak boleh. Tak, dia cerita dia kata macam Mak Sabu dalam parlimen semalam dia cakap. Beras tan kita ada beribu-ribu tan, kita ada beratus ribu tan, kita ada beras apa semua. Jadi Syahidan Kasim tanya, betul lah kamu cakap ada kan? Masalahnya dekat kedai tak jumpa. Dia kata beras import tak ada masalah, memang berlambak banyak ada, tapi harga beras import sekarang makin menggila tuan. Daripada yang 36 dulu sekarang sudah jadi 45, 50. Yang beras yang paling popular orang rakyat Malaysia sangat cintakan beras termasuk saya sihat ni adalah beras jasmin yang warna pink tu. Beras wangi jasmin tu. Beras wangi jasmin. RM76. Dulu 50 lebih kita boleh dapat. Sekarang sudah RM76. Maybe akan pergi ke 80, mungkin 100 sebab tak ada kawalan, dia just pergi macam tu. Tetapi sebagai pengeluar beras 60% untuk tempatan, macam mana beras tempatan tak ada, bos? Adakah berlaku penyalinan kulit? Adalah dalam TikTok, dalam room TikTok berbicara dengan kata nak kenal beras ni, saya nak cerita sikit lah, ini sedikit ilmu. Adalah kawan-kawan yang cerita. Dia kata kalau nak kenal beras ni, beras import ni kalau kau basuh sekali dua, dia jadi bersih tau, cepat. Okey. Dia bersih. Maknanya quality very high, okey. Tetapi apabila beras tempatan, kau kena basuh 4 kali, 5 kali baru dia akan bersih. Sebab dia penuh dengan warna putih tu, debu tu apa semua nak kena buang. Jadi dia orang kata, dia orang beli beras import pada harga import lah, beras import, kulit import. Correct. Tapi bila basuh, kena basuh 4-5 kali. Jadi timbul lah macam-macam. Jadi ada orang yang boleh kenal beras rupanya. Saya pun tak tahu. Salin kulit. Exactly. Jadi projek-projek jugalah. Bagi projek ni dia kata tak jadi dia salin kulit. So this is a tradition. Sekarang ni yang sedihnya, kerajaan yang sangat defend bermati-matian terhadap Zahid Hamidi ni, mereka langsung tak peduli pasal rakyat semua. Yang kita hari-hari duk kriau, duk menjerit, ini kita ni dalam Twitter, dalam kita TikTok. Tak boleh menjerit dalam parlimen. Tak boleh, tak ada peluang. Tolonglah pilih aku jadi ahli parlimen. Kau tengok aku buat apa dalam tu. Cili kasih taruh. Orang Sungai Buloh, pilihlah aku. Tapi bercerita tentang himpunan tu, so seperti mana semua tahu, pihak polis telah memanggil untuk dirakam percakapan. Antaranya saya dipanggil dan saya telah hadir beri kerjasama. Saya seperti biasa, saya maklum pada pihak polis, saya memang akan jawab di mahkamah. Dan saya akan biar pihak polis untuk buat siasatan. Cuma apabila keluar, saya ambil kesempatan sedikitlah bertemu dengan rakan-rakan media. Rakan-rakan media Malaysia memang best lah. Diorang memang terus terang dan apabila bertanya soalan, saya katakan antara lainnya adalah bahawa berhimpun itu secara aman, dibenarkan di bawah undang-undang. Dan saya rasa Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi, lagi-lagi demokrasi di bawah pimpinan seorang reformis, seharusnya membenarkan kritikan. Yang gelap ni betul ni. Dah habis gelap. Okey. Jangan gelap lagi Saya nak cakap satu benda ni. Kerajaan yang reformis, kerajaan yang pentingkan tata kelola, kerajaan yang mengamalkan negara hukum, kerajaan yang mempertahankan undang-undang bangsa adalah kerajaan yang akan mendengar kritikan. Jangan gelap. Okey, teruskan.
Okey. So saya menyatakan bahawa untuk menjadi sebuah demokrasi yang matang, kerajaan harus berani untuk dikritik, jangan gelak. Ya. So itu yang saya nyatakan. Sekarang boleh gelak. Malulah weh. Aku tak boleh lah. Tolong. Aku rasa selepas tu saya kembali untuk melihat kepada apa yang berlaku dalam parlimen, dan saya dapati bahawa kemudian the whole pembangkang bangun dan keluar. Kan? Kenapa dia bangun keluar? Kenapa dia bangun keluar? Kenapa dia bangun keluar? Soalan tu yang nak tanya. Kenapa dia bangun keluar kan? Apabila speaker dengan anak dia defend PM, you know, dan tak beri peluang pada mereka ni tanya. Even ketua pembangkang pun dah bangun, dah cakap. Dia kata dia suruh tarik balik lah. Sebab apa Putrajaya kata tarik balik atas pertuduhan yang telah kau lakukan. Dia tak nak. Dia tetap kekal dengan tu. Lepas tu bila tak ada, lepas tu Putrajaya tetap pertahankan diri dia, tetap pertahankan. Speaker bagi warning 1 kali, speaker bagi warning 2 kali, speaker bagi warning 3 kali, dan speaker halau dia keluar. Okey, masa speaker bagi warning 1, 2, 3 tu, ada tak siapa-siapa, ini saya nak fahamkan dulu ada tak siapa-siapa daripada DAP bangun dan cuba explain keadaan? Amanah bangun, Amanah bising je lah. Itu seorang je lah tu. Yang lain siapa lain memang UMNO tak defend? Tak ada. Sekarang saya rasa dalam keadaan bila Anwar buat macam tu, saya rasa dia dah buatkan Ismail Sabri, Isyamuddin Hussein. Aku nampak muka dia sedih je tadi. Vikas Siong, aku nampak korang ni orang yang baik, tapi korang nak duduk dengan They were in parliament. Come on lah brothers. Korang nak duduk dengan orang macam ni ke? Dengan korang nama tainted sekali tau. Aku cakap, aku bukan nak asut, tapi this is the fact. Bila kau duduk macam tu, dia orang defend Zahid Hamidi macam tu, dia buat Allahu Akbar. Dia jadikan kita ni langsung tak ada apa, tak ada value lah. No, the sad thing is this. Whether or not DNAA tu proper ataupun tidak, AG dah explain. Okay, ni rentetan kronologi dia 4 hari bulan DPP sendiri minta DNAA, Peguam minta DAA, Discharge and Acquit. Okay, mahkamah kata saya gunakan kuasa, mahkamah katalah yang Arif gunakan kuasa, dia kata DNAA. Okay, now itu 4 hari bulan. 5 hari bulan 9 keluar 2 perenggan statement daripada AGC menyatakan telah diterima oleh hakim komen-komen tersebut alasan-alasan tersebut, cogent reasons digunakan perkataan, dan telah diberi DNAA. 2 perenggan. If I'm not mistaken 7 hari bulan 9, 1 hari lepas AG baru Datuk Traiduddin dilantik, keluar satu statement yang panjang. Dia regurgitate ataupun diulang semula 11 alasan tersebut. Okay, saya dah explain dalam TikTok. It's not 11 alasan, mungkin 1-2 alasan, tapi dia panjangkan cerita. Okay. Now, bukankah daripada 7 hari bulan 9 sehingga hari ini baru 12 hari? Pertama, kenapa perlu nak explain lagi, wahai Perdana Menteri? Sedangkan telah ada AG. Biarlah AG explain. 145 pun dia menyatakan discretion adalah atas AG, bukan kepada Perdana Menteri. So kenapa nak explain? Kalaupun Perdana Menteri terlalu teruja nak explain sebab Azalina kata PM akan explain, just bangun dan kata 145 kuasa AG, Parliament Select Committee going to come, you ask the AG. By allowing the Prime Minister to assume the role of the AG, that's why Parlimen kecoh tadi. Dia sendiri buka masalah pada diri sendiri. Sebab dia tak nak berhenti bercakap. Dia nak bercakap je. Sebab dia kata kalau dia bercakap, rakyat Malaysia akan percaya. Dia cakap, rakyat Malaysia akan percaya. Kan? Dia cakap je, rakyat Malaysia akan percaya. Buka mulut je mohong. Bukan saya kata, Sanusi kata. This is the problem. This whole incident actually started from him. Bila dia mula nak explain, kenapa nak explain? It's not your job. Dalam perlembagaan, duty untuk explain sepatutnya jatuh, wholly rest on the shoulders of the Attorney General, Peguam Negara. Sebab apa? Sebab kuasa untuk mula proceeding, tarik balik proceeding, tunda proceeding ada pada AG. Let the AG explain. Okay, sekarang saya nak tanya satu soalan yang sangat serius ni. Bila dia throw AG under the bus, now Anwar Ibrahim is throwing AG under the bus. Which AG we are referring to? We are referring to the AG yang lama, which is Idrus Harun. Okay, dia cakap Idrus Harun datang jumpa saya, dia cakap macam ni semua. Bukan bincang, maklum pada dia. Dia kata maklum pada dia. Tapi kat Singapura dia kata he was discussing. So, you know, biasalah dia pusing-pusing cerita. Okay, now man,
Jadi sekarang ni persoalan dia sekarang. Kenapa dia tak nak, kenapa dia yang nak jawab, kenapa dia tak panggil AG baru, AG lama untuk datang dekat parlimen? Aku rasa boleh dalam parlimen. Bukan boleh saja, bukan ke PSC dah set up ke nak panggil? PSC dah set up nak panggil. Sabarlah. Tapi tak boleh, dia nak cakap juga. Executive interference? Exactly, itulah yang kita nampak sekarang. Anwar telah indirectly mengatakan there is. As a rakyat Malaysia, aku tengok memang lain macam ni. Salim, betul lah panggil Salim. Yes, betul kau panggil nama aku first time. Two wrongs doesn't make a right. Yes. Lepas tu dia kata, because last time pentadbiran dulu ada, habis kalau pentadbiran dulu ada, sekarang pun kena ada juga. What kind of logic is this? Same argument dalam Twitter. Bila kita cakap, dia akan bagi tahu, dulu kerajaan tu boleh buat. Level jawapan Anwar Ibrahim sama dengan Saitro dia dalam Twitter dan dekat mana-mana. You see, this is the PM that we have. Aku cakap I take responsibility of what I'm saying. Sama je kau tengok. Dia cakap macam tu, sama juga dia orang akan cakap, kerajaan dulu boleh, kenapa kita tak boleh? Dia orang boleh, kita. Bukankah berkali-kali saya ulang bahawa kamu adalah bapa reformasi. Kamu mahu melakukan perubahan demi negara. Papa reform, you know, Papa reform. So ini hari sudah nampak, lu sembang je lebih, Mat. Itu je. So the second point yang saya nak buat adalah, kalau you dah maklum berkali-kali AG, leave it as it is. Biar AG explain. You cannot be throwing the AG under the bus, explain semua benda, lepas tu now my question lepas tu dia cakap AG tu bukan saya lantik, Muhyiddin pentadbiran dulu yang lantik. Bukan saya lantik, pentadbiran dulu yang lantik. Tapi you were the one who extended the contract for 6 months. Izinkan saya tanya Anwar Ibrahim, kalau kamu lihat video ni ataupun kalau ada budak-budak kamu melihat video ni, saya nak tanya satu soalan. Anwar Ibrahim, kalau sekiranya Muhyiddin Yassin mahu terus kekal berkuasa, maka pada ketika itu Muhyiddin Yassin boleh salah guna kuasa dan suruh AG yang ada masa tu tarik balik sebab yang dakwa Zahid adalah Tommy Thomas, betul? Okey, yang mulakan pendakwaan. Lepas tu sekarang ni bila masuk yang kamu kata tadi Idris itu pasal saya nak tanya tuan lawyer yang saya kasihi dan hormati dan sanjungi. Inilah, okey, dia cakap apa nama dia, Attorney General tu telah dilantik oleh Muhyiddin kan. Okey, baik. Dia tak terfikir ke kalau Muhyiddin nak kekalkan kuasa, Muhyiddin boleh saja suruh apa nama dia AG tarik, Zahid jadi budak Muhyiddin. Boleh kan? Boleh. Ada kuasa boleh buat kan? Boleh. Jadi Muhyiddin biarkan dia tak nak campur sampai hilang jawatan PM. Betul tak betul? Dia hilang jawatan PM kerana 15 orang daripada ahli parlimen UMNO tarik sokongan daripada Muhyiddin Yassin dan pindahkan kepada Ismail Sabri. Sebelum dia tak pindah lagi, dia tarik je dulu, dia bagi jatuh Muhyiddin dulu. Tak negotiate pun, bagi jatuh dulu. Bagi jatuh dulu, kemudian dia panggil Mak Ain, dia kata okey Mak Ain, kita akan sokong kau, tapi dengan syarat nanti bila kita minta don't know lah apa-apa dia permintaan dia, sebab dia yang kata ada sign. Anwar berulang kali dalam parlimen tadi dia kata kita ada sign dengan kita ada sign CSA kan. Jadi itulah dia kan. Tapi kan yang peliknya, tapi kan yang peliknya, macam kita ulang selalulah, Tommy Thomas was appointed as Prime Minister PM ke-7. Kemudian masuk PM ke-8, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tommy Thomas telah diketepikan, masukkan AG Tan Sri Idrus. Tan Sri Idrus masih kekal sebagai AG even though PM bertukar kepada Ismail Sabri. Betul. Dikekalkan. All this time kes berjalan. Tak ada siapa pun interfere. Jadi bila Anwar cerita dalam parlimen ni, saya nak tarik balik cerita ni sebab Anwar explain, dia kata AG tiba-tiba datang, tiba-tiba satu hari AG bangun pagi, conscious dia timbul, dia kata saya rasa berdosa lah. Saya rasa saya nak tarik lah, tak betul lah ni. Ini drama apa ni? Tamil. Laka. Janganlah ni macam Mr. PM. That is why the PM cannot be explaining. The Prime Minister is not the AG. The AG must come and explain. Datuk Raja Rosella Rojotoran must come and explain. Betul. The new AG must come and explain. Betul. That explanation is not by the Prime Minister. Bukan. Why? More importantly, not only is the Prime Minister not the AG, the person you're going to be discussing about is the person who's supporting you as a Prime Minister. Exactly. Betul. Saya tak heran lah. Isham, Mak Ain Sabri, Jogani, korang tak ada maruah ke? Dia kata aku tak heran lah korang tak sokong aku pun. Aku kalau hilang lah jawatan. Korang tak ada maruah ke?
Takkan kau nak terpalit sama dengan apa kunyit-kunyit yang tengah berlaku sekarang ni? Have some dignity lah, brother. Tolonglah. Aku tak tahu nak cakap lah. Tapi kan, despite all that happen di parlimen hari ini, saya masih nak merakamkan sedikit kegusaran saya. Saya rasa mungkin bila saya cakap macam ni, mungkin ramai yang tak setuju, minta maaf. Tapi saya kena juga nyatakan, saya sedikit kecewa dengan tindakan pembangkang of walking out. They should have stood their ground. Okey, tak apa, seorang tu dihalau, stand your ground, fight on. You ada ramai lagi dalam tu yang boleh bercakap, yang boleh persoalkan lagi Perdana Menteri. Cuma itu kegusaran saya tadi, Salim. Sepatutnya jangan semua bangun dan belah. Stay back, fight, ask the questions. Tak cukup untuk 1-2 orang je. Kalau seorang tu terlepas, tak apalah. Macam kita main rugby lah, Rugby World Cup sekarang. Yelah, ni. Kalau betul kena lah. red card tu, berfight lah yang 14 orang lain. Bila tu, dia keluar tadi, Anwar seronok lah. Sebab dekat situ dia boleh cakap apa saja dah. Tapi tak Rashid. Ya, we can see lah. Tapi apa saja dia cakap, apa saja Anwar cakap, memang nampak. Minta maaf cakap lah. Sebagai rakyat Malaysia, aku langsung tak percaya apa kau cakap. Aku dah tak boleh dah. Aku tak boleh brain lah bila kau buat cerita DNAA ni. Lepas tu kau buat cerita pasal apa sajalah Anwar Ibrahim kau cakap. Saya minta maaf lah. You pay investment ke apa kau bawa semua, saya tak percaya apa pun. Once the trust is gone, dalam Cili Kasih Taruk, kita bagi satu statement yang keras, iaitu penjelasan itu mesti datang daripada AG terdahulu, AG sekarang, dan juga mesti dibuat secara terbuka supaya rakyat benar-benar tahu tak ada masalah. Sebab sekarang ini terlalu banyak persoalan yang menimbulkan kerisauan rakyat. Dalam Cili Kasih Taruk, kita jumpa lagi. Alright.